Ni barulah canggih. RSX pun tak ada keyless macam ni, guys. Hello guys, selamat datang pada channel Pakcik Mimin. So kali ni kita akan bekerja dengan kita punya motor RS 150R. Sebab apa pakcik ada dengar orang cakap, oh asyik buat video pasal CBR je, mana RS pakcik? So hari ni kita akan bekerja dengan RS, okay? So macam yang korang dah tengok dalam intro tadi, hari ni kita akan ganti kita punya tempat kunci ni kepada keyless. Sebab pakcik sebenarnya memang dah lama nak tukar kepada keyless. Sebab apa, sekarang motor ni memang pakcik gunakan mostly untuk buat beli barang, untuk buat hantar dengan ambil anak pakcik daripada dia punya sekolah. Jadi korang faham lah, bila kita pergi beli barang, tangan dah penuh bawa barang. Kalau pakcik pergi hantar dengan ambil anak pakcik pula, bawa dukung dia, bawa beg lagi semua kan. So untuk cari kunci dalam poket ke dalam beg pakcik tu, dia macam agak susah lah. Jadi sebab tu pakcik cuba untuk cari macam mana untuk kita upgrade daripada sistem kunci biasa RS ni kepada kunci keyless. So pakcik cuba search mula-mula dekat YouTube masa tu. So pakcik jumpa satu video daripada channel Abang Firdaus Abdullah. Korang boleh pergi check dia punya channel dekat atas ni, pakcik akan link. So dalam video dia tu dia ada tunjuk lah, dia pasang sistem keyless ni dekat dia punya RS. Dia juga bukan je buat untuk RS, dia juga ada buat untuk Waisuku. So untuk kunci keyless ni dia memang aftermarket, so dia bukan Honda punya. Jadi dia ada buat untuk beberapa model motor lain jugalah. So daripada video Abang Firdaus tu juga adalah beberapa tips yang dia sharekan, yang mana pakcik akan share jugalah dalam video kali ni. Dan ini adalah barang yang dah pakcik dapatkan daripada Shopee. Korang-korang berminat, dia punya link nanti pakcik akan letak dalam description dan juga dekat pin komen. So dia punya keyless ni dia bukan sahaja untuk start motor, dia juga ada tambah function untuk kita buka kita punya seat. So korang tak payahlah nak susah-susah membongkok ke, main cocok-cocok cari lubang kunci kat bawah tu kan. So lepas ni korang just perlu tekan dekat kunci, seat pun boleh terbuka. Tapi sebelum kita mulakan kita punya kerja hari ni, pakcik nak kongsikan dekat korang apa yang kawan pakcik kongsikan dekat pakcik. Brother Syazwan, Syazwan Rahizat, dia pun ada channel YouTube juga. So pakcik linkkan juga dekat atas ni kalau korang nak tengok dia punya channel. So dia ada bagi tahu dulu dia pernah pasang benda ni, and nasib dia kurang baik. Masa tu dia tengah ride, tiba-tiba dia punya kunci ni tak function So memang tak boleh on. Jadi dia terpaksa buka cover set, dia bypass supaya dia terus on lah kunci tu. So kenapa pakcik sharekan cerita tu dekat korang, pakcik nak korang tahu dulu apa risiko-risiko dia sebelum korang pasang barang ni dekat motor korang. Sebab apa, macam yang korang tahu, benda ni dia memang keyless, maksudnya dia memang gunakan elektrik daripada bateri. Kalau, cuba bayangkan kalau bateri korang kong korang nak on kunci pun tak boleh. So itu adalah satu lagi risiko yang korang kena fikirkan, adakah berbaloi ataupun tidak untuk korang cuba pasang keyless system ni dekat motor korang. Tapi pakcik tak tahulah kalau barang yang pakcik beli ni dia ada dia punya backup system ke kan, untuk waktu-waktu bateri tak ada ke, yang tu pakcik tak pasti. So jom kita unboxing sekejap kita punya barang keyless ni, lepas tu kita akan start kita bekerja untuk hari ni. So jom guys, kita tengok dengan lebih dekat apa yang ada dekat dalam kotak yang pakcik beli ni. So ni adalah smart key, dia memang untuk RS 150R. Ni boleh pakai untuk V1 dengan V2. So inilah dia bendanya yang akan kita pasang nanti. So ini adalah modul akan ganti kita punya kunci tu. Inilah kita punya keyless. Dia punya alarm semua bunyi, dia punya ECU semua kat dalam ni lah kot. Lepas tu, dalamnya ada kunci juga So kita akan dapat dua kunci. So dalam kotak ni juga kita akan dapat ni dia. So ini adalah wire yang kita pasang dekat kita punya motor nanti, yang akan ganti kita punya pembuka kerusi. And then kat dalam ni juga dia bagi banyak-banyak cable tie. Lepas tu bawah ni dia ada span untuk menjaga dia punya barang daripada rosak dalam shipping lah. So jom kita tengok apa yang kita perlukan untuk pasang benda ni dekat motor kita. Alright, so ni adalah barang-barang yang akan kita perlukan. Kita perlukan macam biasa, of course barang biasa, screwdriver, spana kita perlukan saiz 8, 10, 12, 14 dan juga 17. 14 dengan 17 tu untuk buka handle. Lepas tu kita juga perlukan test pen. Test pen ni sebenarnya pakcik just gunakan untuk buka klip. Macam korang tahu, klip tu dia kena cocok guna benda yang kecil. So test pen dia boleh guna untuk cocok klip, dan juga dia boleh gunakan untuk congkel klip tu keluar sebab dia ada lepeh kan.
pelayar kecil, pelayar yang muncung tirus-tirus kecil tu. Yang tu untuk bantu kita lah nanti kalau kita nak congkil-congkil skru kita terjatuh ke masuk dalam cover set kita kan, yang tempat sempit-sempit tu. Itulah masa kita akan guna kita punya pelayar kecil tu. And then kita juga untuk wiring kita perlukan cutter, dan yang last sekali adalah wire tape. Wiring tape ni pacak ada dua jenis dekat sini. Satu yang plastik punya macam biasa, satu lagi yang jenis kain. So yang kain tu lebih kepada untuk tak nak bagi dia bergegar. So simple je, alat-alat dia memang senang je. Tapi nak buat tu senang ke tak? Jom kita start. So untuk kerja kita hari ni, kita ada beberapa bahagian lah yang memang kita kena buka. Of course first kali kita akan kena buka kita punya bahagian yang cover tengah hitam ni, yang dekat dada ni. Lepas tu dengan cover set depan dada ni pun memang semua kita kena buka lah, sekali dengan dia punya inner hitam tu. Lepas tu dekat bahagian bawah, cover set kiri dengan kanan. Oh ya, dekat cover set atas ni, yang belakang ni pun cover set ni kita kena buka. Bahagian bawah ni pun kita kena buka juga. So basically kita akan buka semua kita punya cover set dekat motor ni. Yang tinggal hanyalah bahagian bawah dekat sebelah kanan dengan kita punya cover set dekat kepala. Selain daripada tu memang semua kita kena cabut lah. Alright, so jom kita mulakan kerja kita hari ni. So sebelum kita boleh buka kita punya cover set yang bahagian pakcik tunjuk tadi, untuk korang yang ada skill pakai bakul ataupun macam pakcik yang ada pakai bakul kecil ni, kena buka dulu bakul yang ada dekat sini. So seterusnya kita akan sambung untuk buka skru yang ada dekat sini. Kita akan buka semua skru sini tadi, 1, 2, 3, 4. And then dekat bahagian tengah dia pun korang kena buka juga. And then yang bahagian sini dekat bawah lagi 2. 1, 2. So ada 6. Dan alang-alang tu kita buka je lah skru yang ada dekat bawah ni, sebab nanti kita akan buka untuk bahagian cover set hitam ni juga. Alright, so pastikan korang tak tersalah skru bila korang nak pasang nanti. Sebab apa? Yang bahagian 2 atas ni dia punya skru lebih pendek dan dia lebih besar dia punya skru dia. Tapi untuk yang bahagian satu kat tengah ni, dia macam ni, dia lebih pendek, ada riser sikit. Okay? So pastikan korang tak tersalah bila nak pasang balik skru antara 3 ni. So untuk buka kita punya cover set yang bahagian dada ni, korang kena ada satu lagi skru. Lepas buka dekat sini, korang kena kepak dulu. Satu lagi skru kat dalam tu pakcik harap korang nampak, tapi dia dekat dalam ni korang kepak akan terus nampak lah ada satu skru. So korang buat benda yang sama untuk kiri dengan kanan. Alright, so bila korang dah buka tu, korang kena hati-hatilah waktu korang nak keluarkan skru tu. Sebab apa? Ada kemungkinan korang akan terlepas dan skru tu akan duduk masuk kat dalam. Pakcik risau nanti bila korang nak cari balik takut tak jumpa dekat dalam. So waktu buka skru tu, buka slow-slow dan tarik dia perlahan-lahan. Okay? So lepas kita dah buka semua skru tadi, kita dah boleh tarik lah kita punya cover set dada ni. Ni dia just tarik je kalau tak silap pakcik, sebab dia pegang dengan klip. So ni dia, 2 klip yang pegang dia. So korang just tarik je. So next kita boleh buka 2 skru dekat sini. Nampaknya kita tak boleh lagi nak buka dekat bahagian dada depan ni. So kita kena buka cover set kiri dengan kanan dulu. Alright. So untuk buka cover set kita punya bahagian tepi ni, senang je sebab kita dah buka banyak skru tadi. So kita tinggal untuk buka satu skru dekat bawah ni. Untuk dekat bahagian bawah cover set ni kita akan ada 3 Kita ada 3 klip, 1, 2 dan 3 kat belakang ni. Yang ni pakcik punya dah hilang. Lepas tu dekat bahagian atas atas sini, aduh susahnya nak tunjuk. Bahagian sini dekat atas ni, atasnya ada lagi satu kiri dengan kanan. So ada 1, 2, 3, 4 kiri kanan dengan 5, 6 kiri kanan. Okay? So total ada 6 klip yang korang kena buka dekat bahagian tengah enjin ni. Okay? So dengan itu, semua cover set kita tadi ni, bahagian tepi, bahagian atas ni semua kalian tak boleh cabut lah. Korang just tarik-tarik sebab dia melekat dengan klip. Last sekali untuk buka kita punya yang cover bahagian dada ni, ada lagi 2 skru dekat bahagian tepi. Sini satu, dengan sebelah sini pun lagi satu, tempat yang sama kiri kanan. So sekarang barulah kita boleh buka kita punya cover bahagian tengah ni. Dan kita kena tarik dia punya wire lah. So last sekali untuk kita buka kita punya yang inner bahagian hitam dekat tengah ni, dekat kunci ni. Dia lepas kita dah buka semua skru yang pakcik dah buka tadi, kita just tinggal lagi 2 skru dekat bahagian bawah ni. Ada 2, satu kat sini, satu dekat sini kiri kanan. Lepas korang dah buka 2 skru ni, korang dah boleh cabut. Tapi cara dia agak tricky sikit. Sebab apa? Dia akan sangkut dekat atas dengan disangkut dekat sini. Cara yang paling mudah pakcik buat, kita kena kepak dulu ni bahagian bawah. Tarik sebab sini semua klip, so boleh tarik je. And then kita boleh sengetkan dia.
And then baru kita boleh tarik dia keluar lah. And then selepas tu kita akan buka kita cover set yang belakang ni, bahagian atas dengan bahagian bawah sebelah kiri. Sebelah kanan ni pakcik rasa tak perlu buka, tapi kita akan tengok nantilah. So sekali kita kena buka kita punya spoiler. Next kita ada 4 skru dekat sini satu lagi kat bawah ni, satu dekat sini, satu kat bawah ni. So ada 4 So sekarang bila kita dah buka 4 skru dengan buka kita punya echo, kita punya spoiler, kita dah boleh cabut kita punya cover set bahagian atas ni. Cara dia kita kena kepak-kepak dia punya clip kat sini, kiri kanan, and then tarik. Dan last kali kita akan tolak cover set kita ni ke belakang Okay, macam tu. Sebab apa kalau korang terus kepak-kepak dan tolak ke atas, korang punya clip dekat sini akan patah macam yang pakcik punya ni. Pakcik punya memang dah patah daripada awal lagi sebab pakcik salah. And then untuk buka kita punya cover set dekat bahagian bawah kiri ni, kita akan buka 3 skru, satu dekat atas ni, and then lagi 2 dekat bawah ni guys. So seterusnya korang boleh tarik je lah sebab dia just pegang dengan klip. So korang kena tarik-tarik sikit lah. Dekat bahagian bawah ni ada banyak klip dia melekat. Alright, so dengan ini kita punya motor dah togel. So kita dah boleh buat kita punya kerja hari ni, iaitu penukaran kita punya keyless system kita. Okay guys, so untuk kita nak buka kita punya kunci ni, sistem kunci ni, dia punya skru duduk dekat dalam ni So dia memang agak tersorok kalau korang tengok. So pakcik rasa pakcik nak cuba buka kita punya handle ni. So kita akan angkat dia sekejap, buka skru cepat-cepat, lepas tu kita akan letak balik lah. And then kita untuk yang pasang yang baru pun nanti kita akan angkat, pasang skru cepat-cepat and then letak balik. So untuk angkat kita punya kepala motor ni, kita just kena buka skru satu ni, kena buka nut belakang ni, and then kita boleh tarik lah bolt ni. Ni tak silap pakcik guna saiz 14. Yang belakang ni besar sikit, rasanya saiz 17 ke ni. So jom kita try buka dulu. Malangnya dia punya ni terlampau ketat. Pakcik rasa ni kena guna impact untuk buka. Terpaksa batalkan dan terpaksa cuba cara yang pertama lah, iaitu kita kena pusing-pusing adjust sampai dapat buka skru. Ada 3 dekat belakang ni, satu dekat bahagian depan, lagi 2 dekat bahagian belakang ni. Yeay, pakcik dah berjaya buka. So trik dia waktu buka tu kan kita kena pusing-pusing kan. So bila kita buka tu, bila kita dah buka sebelah, kadang dia tak boleh cabut lagi tau. So korang kena macam adjust, tarik-tarik, tolak atas bawah. Susah tapi boleh. So korang jangan putus asa waktu buka tu walaupun dia susah sikit. And then kita boleh cabut lah kita punya soket yang connect dengan kita punya kunci ni. So sekarang kita akan pasang kita punya kunci ni. Kunci macam yang Pak cakap tadi, untuk yang baru ni dia hanya pakai 2 skru je. So dia akan guna bahagian 2 skru bahagian depan tadi je lah, yang belakang ni tak ada. Alright. Akhirnya berjaya juga pakcik skru benda ni. Serius susah gila. So macam pakcik cakap awal tadi, kalau korang berjaya untuk buka skru yang kepala ni, korang boleh angkat je kepala ni, mesti kerja korang lagi senang lah. Tapi kalau tak, memang susah gila nak masukkan skru ni. Sebab apa, dia asyik terjatuh je dekat bawah ni. Susah gila nak ambil yang dekat celah ni. So korang kena hati-hati pastikan korang ada banyak benda-benda halus panjang untuk korang congkel-congkel untuk keluarkan balik skru in case korang punya skru terjatuh kat dalam ni. Jadi pakcik dah berjaya tadi. So next pakcik nak cari tempat sebenarnya untuk pasang dia punya alarm ni. Tapi sebelum kita nak settlekan pasang ni, ni tips daripada Abang Firdaus. Dia kata dekat sini pastikan kita balut dengan electrical tape. Sebab apa, kita tak nak bagi air boleh masuk kat dalam ni, yang mana akan merosakkan kita punya sistem ni lah. Dia kata dekat bahagian sini dia macam kurang waterproof sikit. So kita akan balut ni dengan electrical tape supaya dia lebih kemas. Alright, so pakcik dah siap balut ni tadi dengan kita punya wiring tape. So sebelum kita set up semua, kita nak buat wiring dulu. So daripada benda yang kita tape ni tadi, akan ada 2 wire satu wire orange, satu wire biru. So yang wire biru ni kita akan masukkan dekat wire biru dekat signal sebelah kanan. And then untuk warna orange ni kita akan masuk dekat wire warna orange dekat untuk signal sebelah kiri. So function dia adalah nanti bila kita on off kita punya alarm tu, kita on off semua tu, nanti dia akan menyalalah kita punya lampu signal tu. So kalau korang tak nak sambung pun, pakcik rasa tak ada masalah, sepatutnya dia still boleh function. Okay, so pakcik dah siap buat wiring untuk signal kiri dengan kanan, yang dekat orange dengan dekat biru. So sekarang untuk bahagian kita punya benda alah besar ni, pakcik dah tadi cuba adjust nak letak dekat mana, sebab ingat dah letak dekat batang. Tapi pakcik risau bila kita pusing ni, dia punya hose brake ni akan tolak-tolak dia. So macam tak sesuai. So pakcik pun decide pakcik akan letak dekat bahagian tengah ni lah. Sebab dekat sini macam sini memang akan stay, sini dia ada frame dia. So pakcik rasa kalau kita letak dekat sini, dia akan stay dan dia tak akan bergerak sangat lah. So sebelum kita ikat kabel tie dekat sini, sebab pakcik fikir dekat sini kita punya ni plastik, ni besi, pakcik risau dia akan bergegar-gegar. So pakcik rasa pakcik nak balut dengan ni tape kain
So kita akan balut sikit dekat tip kain kat bahagian sini, supaya dekat sini dia kurang gegaran lah. Sorry pakcik dah terskip sikit. Pakcik tak perasan pula pakcik tak on lagi kamera tadi, pakcik minta maaf. So apa yang pakcik buat tadi, kita punya kabel untuk cabut kita punya seat, untuk buka seat kita, pakcik dah lalukan dia kat sini. Pakcik longgarkan sikit skru kat sini supaya boleh congkel masuk di dalam ni. So pakcik tolak, pakcik ikut bawah ni masuk dalam ni, and then dah keluar dekat sini lah. So ni adalah benda yang kita kena buka ni, yang kita punya asal tadi. Kita kena first kali tolak bahagian belakang ni, tolak terkeluar daripada dia punya slot dia. Lepas tu kita tolak dia ke bawah dan kita keluarkanlah dia punya hose ni daripada lubang yang dekat dalam tu. Yang tu. So sekarang kita akan cuba untuk masukkan yang baru pula. So kita akan buat terbalik lah. Kita akan masukkan bulat ni dulu dekat dalam lubang tu. Lepas tu baru kita akan tarik ke dalam, and then yang dekat hujung ni, and then dekat bahagian tengah ni baru kita akan masuk slot dia dekat yang belakang sikit tu Right. And then untuk mudahkan sikit kerja, pakcik cabut lah kita punya yang tempat untuk letak kita punya tools tu kan. And then cabut dia punya getah ni, dia lekat dekat sini ada 4 lubang ni. So kita cabut je and then tarik. So kita ada lebih ruang lah untuk bekerja dekat sini. Alright, so pakcik dah berjaya pasang dekat dalam tu. So untuk kabel yang lama tu, sebab pakcik tak nak cabut kalau buka nanti dekat tempat kunci tu akan berlubang. So pakcik biar je kita punya kunci dan kabel lama tu. So kita akan masukkan je dekat bahagian bawah, letak dekat bawah supaya dia tak mengganggu lah. Alright guys, so sekarang kita dah kembali ke bahagian depan, ke bahagian kunci kita balik. So ingat tadi yang kita dah pasang kat belakang, kita akan tarik sikit. So yang ni kita akan lalu sinilah. Okay, so sekarang kita just tinggal kena pasang ni pasang ni dekat kita punya kunci ni. Cara dia kita buka skru ni, and then kita kena masukkan dulu ni dekat dalam ni. Alright, so lepas kita dah masukkan dekat dalam tu, kita boleh skru lah. Okay, so kita dah siap pasang. So sekarang jom kita cuba test dulu function dia, semua adalah elok ataupun tak. Lepas tu kita boleh kemas dan tutup balik lah semua. Almost siap guys, almost. So sekarang ni kita pasang dulu dia punya kabel. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, so tandanya dia dah connect lah. So sekarang sebab bahagian ni kita macam terbuka dekat sini. Sebab apa tadi kita punya yang asal ada dia tutup dia punya soket ni, tapi sekarang dah tak ada. So sekarang pakcik akan balut je lah dengan yang tip kain tadi. Alright, so jom kita cuba function dia pula So untuk first kali kita akan on. Okay, semua menyala elok, tak ada masalah. So kita try off. Okay, meter pun dah off, semua okay. So sekarang kita cuba untuk lock. Okay, boleh lock handle. Kita try betul-betul on kunci. Pakcik terlupa ada satu lagi function yang kita belum cuba, iaitu kita punya seat. Yang kita susah payah nak pasang tadi. Jom kita test tengok berjaya ke tak. So untuk buka kita punya seat, kita buat pusing ke arah yang kunci ni, tapi kita jangan tekan. Maksudnya kita terus bulas je. Oh sorry, dia terlock. Oh yes, kita punya seat terbuka guys. Tak payah nak tunduk-tunduk cari lubang kunci. So kita dah check dia punya function, on, off, dia punya lock handle, dia punya buka seat, semua berjaya. So sekarang kita dah boleh pasang balik lah semua cover set kita. Untuk korang yang tak ingat, korang boleh refer balik lah, tengok video yang daripada awal tadi, cara terbalik. Overall barang yang pakcik beli ni, pakcik memang puas hati. Daripada dia punya barang yang sampai, dia punya cara dia package, dia punya kabel seat yang sambung, semua memang plug and play, tak ada masalah. Tapi ada satu yang pakcik rasa kurang sikit, dia punya fitting dekat sini dia macam ada kosong. Maksudnya dia punya kedudukan dia ni sebenarnya dia tertinggi sikit. Maksud pakcik untuk dia punya kedudukan skru tu, pakcik rasa kalau dia punya kedudukan skru tu pasang supaya benda ni ke bawah sikit, dia akan lebih ngam. Tapi untuk yang tu pakcik tak rasa, pakcik boleh adjust sendiri. Tapi tak apalah, sikit je lari. So macam mana guys? Adakah korang rasa pemasangan ni senang atau susah? Dari pandangan pakcik, pakcik sendiri rasa dia sederhana.
Dia tak senang, tapi dia tak susah juga. Tapi yang buat dia macam susah sebab dia banyak step lah. Kita first kena buka banyak sangat cover set untuk buat kerja ni. Lepas tu bila dah siap buka cover set tu, ada beberapa step yang agak rumit. Macam Pak cakap tadi, masa kita nak buka skru yang pegang kita punya kunci tu, dan juga untuk pasang balik skru tu, dia memang agak susah sikit lah. Korang kena hati-hati, buat slow-slow, take your time, jangan nak rushing. Kalau rushing, jadilah macam pakcik ada satu skru dekat dalam tu yang pakcik tak dapat nak keluarkan. Tapi sebab kita just pakai 2 skru, so memang ada satu skru extra. So pakcik tak apalah, malaslah nak berusaha keras sangat cabut. Asalkan pakcik pusing-pusing handle, dia tak ada kacau pusingan, so pakcik biar je lah. And then lagi satu yang susah sikit adalah masa kita nak pasang kita punya ni, yang kabel untuk kita punya seat tu. Yang tu dia agak susah, tapi tak mustahil lah. Dia boleh korang kena buat slow-slow. Kalau korang ada banyak benda yang kecil-kecil, yang halus-halus, yang ada cungkil ke, yang boleh korang masukkan dekat celah tu, lagi bagus lah. Macam pakcik, memang pakcik guna tangan, memang sakit gila kat ujung jari ni, cungkil-cungkil masa tu. Tapi okey, boleh. Jadi macam yang pakcik cakap tadi, kalau korang yang berminat untuk beli barang yang sama macam pakcik pasang kat motor ni, korang boleh cari link dekat dalam description ataupun dekat dalam pin komen. Jadi video kita untuk kali ni dah habis kat sini sahaja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih untuk korang yang dah tonton video ni daripada awal sampai habis. Kalau korang suka video-video yang macam ni, korang boleh like video ni dan share dengan kawan-kawan korang dekat social media. Dan kalau korang ada cadangan ataupun soalan, korang boleh komen dekat bawah. Dan untuk korang yang baru je sampai dekat channel pakcik, pakcik ucapkan selamat datang. Pakcik alu-alukan kalau korang boleh subscribe pada channel pakcik dan tekan butang loceng dekat sebelah dia tu untuk notification. Jadi macam biasa guys, selike sama stop.